Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua rakan-rakan yang ada. Apa khabar semua, sihat? Kalau sihat, tak adalah nak bersuara sihat. Sudahlah komen, saya sihat. Sihat semua Okey, jadi pertama sekali saya ucapkan selamat datang kepada semua rakan-rakan yang ada. Saya kenalkan diri saya, nama saya Hafiz Arif dan saya merupakan business partner Tuan Wow, juga salah satu business partner, dan saya juga adalah seorang branch center lah. Alhamdulillah sudah pun menyertai bisnes ni sejak daripada tahun 2014 lagi, dan setakat ini sudah 7 tahun lah saya dalam bisnes Tuan Wow lah, hanya fokus dalam satu bisnes saja. Dan ada yang belum kenal saya ke? Cuba komen sikit dekat sini, saya tengok. Ada yang belum kenal saya lagi? Saya tahu memang kalau korang tengok dekat Facebook memang tak handsome lah. Tapi kalau dekat sini, minta maaf lah saya cakap. Memang inilah wajah handsome yang sebenar kalau kawan-kawan nak tahu. Fadli Anas pun ada. Ni apa ni, kawan saya ni. Baru je lepas saya daftar kan. Baru je tadi jumpa. Ni orang hebat ni. Okey, jadi pada malam ini rakan-rakan, saya tak akan cerita banyak, tapi saya akan cerita benda-benda yang penting untuk rakan-rakan semua, di mana saya akan cerita kita nak mendalami dalam Tuan Wow. Kita nak mendalami apa? Kita bukan nak mendalami pasal benefit tingkat Tuan Wow ni. Kan, kalau kita nak cakap benefit ni, banyak benda tuan-tuan boleh baca lah, boleh dapatkan dekat dalam channel Telegram, boleh dapat dekat dalam buku, pocketbook. Macam saya ada pocketbook kan, tuan-tuan boleh dapatkan pocketbook. Okey, ataupun tuan-tuan juga boleh pergi ke channel Telegram saya. Okey, di mana saya letak dekat ruang chat sini. Okey, saya letak dekat ruang chat. Tuan-tuan boleh pergi kat t.me/panduan guna TW. Okey, dekat sini saya ada, kalau tuan-tuan nak belajar lebih macam mana cara nak guna sikat Tuan Wow, maksudnya benefit lah sikat Tuan Wow, tuan-tuan boleh pergi kat situ. Kalau tuan-tuan nak dapatkan apa ni kita panggil, sekejap, alamak, handphone saya, anak saya ambil pula. Okey, sekejap, saya tunjuk dekat sini. Saya share screen Saya pergi dekat Telegram dulu. Tuan-tuan nampak yang saya share screen ni? Okey, kalau tuan-tuan nak dapatkan info tentang macam mana nak guna sikat Tuan Wow, benefit tu, saya takkan cerita pada hari ni. Tuan-tuan boleh dapatkan dekat panduan guna TW. Tu adalah saya share percuma, tuan-tuan boleh study dekat situ, any info. Dan kalau tuan-tuan nak dapat, tapi pada malam ini, apa yang akan tuan-tuan belajar adalah berkenaan dengan bagaimana bisnes Tuan Wow ni buat duit sebenarnya. Saya akan cerita basic. Okey, basic pasal sikat buat Tuan Wow buat duit ni adalah di mana kerja kita recommendkan orang untuk guna SIM card ni. Bila dia top up, kita akan dibayar royalty, kita dibayar commission kan oleh syarikat. Okey, tapi saya nak cerita lebih detail berapa persen. Okey, bila tuan-tuan dah tahu berapa persen, ada lagi tak bonus lain yang akan tuan-tuan dapat selain daripada kalau orang top up kita dibayar commission? Ada tuan-tuan, ada. Kalau ikutkan sebenarnya kan ada 5-6 bonus sebenarnya Tuan Wow bagi. Kan, ini secara detail lah. Okey, tapi pada hari ni saya akan cover dua ni pun dah cukup penting lah. Okey, dan saya akan cover juga benda-benda yang tuan-tuan perlu tahu bila tuan-tuan dah naik rank, apa syarat-syarat yang tuan-tuan perlu patuhi. Dan yang paling penting sekali yang akan saya dedahkan pada hari ini adalah bagaimana cara tuan-tuan nak maksimumkan commission tuan-tuan. Sebenarnya dia ada game dia. Kalau dalam TWE ni, dalam Tuan Wow Excel ni kan, kalau daripada commission yang syarikat bagi ni, sebenarnya tuan-tuan boleh maksimumkan commission yang ada. Dan apa cara-cara yang tuan-tuan perlu buat dan apa yang tuan-tuan jangan buat supaya commission tuan-tuan tu boleh maksimum. Dan pada hari ni saya akan ceritakan kepada kawan-kawan juga di mana inilah cara yang saya buat supaya saya boleh tingkatkan komisen saya sampai puluhan ribu sebulan. Malahan boleh sampai cecah 6 figure lah. Okey, jadi malam ini siapa yang sertai, semua akan belajar. Hari ni kita ada 100 lebih orang yang sertai kan, partisipan kan. Jadi 100 lebih orang ni akan belajar. Okey, so sekarang saya nak tanya, adakah rakan-rakan semua sudah pun bersedia? Kalau dah bersedia, cuba komen. Ready.
Cukup 30 orang komen ready, baru saya akan start. Okey, terbaik. Dah cukup ke belum 30 ni? Saya pun tak terkira ni. Okey, terbaik. Okey, cantik. Okey, satu lagi yang Telegram yang tuan-tuan perlu dapatkan adalah yang ini. Hafiz, you be a mic, sudah mute. Okey, tuan-tuan boleh pergi dekat saya punya Telegram, iaitu t.e/kelebihan Tuan Wow ni. Sebab Telegram ni support kepada channel Telegram panduan guna TW. Okey, sebab panduan guna TW tu dia cerita pasal benefit. Kelebihan Tuan Wow ni dia tunjukkan bukti-bukti testimoni daripada benefit-benefit yang ada. Jadi tuan-tuan kena ada dua-dua channel ni, tuan-tuan boleh study dulu. Okey, alright. Jadi sekarang ni saya akan ceritakan kepada rakan-rakan secara detail macam mana SIM card ni buat duit. Okey, dan saya harap tuan-tuan semua boleh dengar secara detail, layan, dan nanti kalau ada soalan kumpulkan dulu pada hujung ni, tuan-tuan boleh tanyalah sampai lebam. Okey. Alright, kita mulakan. Bismillah. Mana slide saya? Ni slide dia. Okey, first saya akan disablekan dulu. Korang cuba conteng pula. Okey. Selamat datang. Inilah saya mana handsome? Dekat gambar ke dekat live? Siapa yang cakap gambar lagi handsome? Siap korang. Cakap yang live lagi handsome. Okey, nama saya Hafiz Arif dan hari ni tuan-tuan akan belajar dengan saya lah tentang secara detail bagaimana sebenarnya sikap Tuan Wow ni buat duit. Sekejap. Okey. Seterusnya. Okey, jadi macam saya cakap tadi, ini adalah asas kepada kelebihan sikap Tuan Wow. Okey, ini adalah asas lah kepada kelebihan sikap Tuan Wow. Okey, jadi saya takkan cover secara detail dekat sini. Okey, tuan-tuan akan tahulah kelebihan dia ni ada 9 asas dia. Tuan-tuan akan tengok dekat dalam channel Telegram saya nanti. Itu which is yang pertama plan dia 89 hingga 236 GB dan internet dia, kelebihan dia adalah internet high speed. Okey, dia bukan data unlimited tapi dia high speed internet unlimited. Okey, yang ketiga baki data dia tak habis, boleh carry forward. Okey, keempat unlimited hotspot. Kelima, manfaat akhirat kematian sehingga 3,000 pula. Okey, keenam, manfaat insurans hayat sehingga 40,000. Yang ni yang untuk golongan B40. Nombor 7, boleh kumpul dan tebus point voucher. Nombor 8, cabutan bertuah setiap bulan. Dan nombor 9, menjana pendapatan berterusan. So, nombor 1 sampai nombor 8 ni, saya tak akan cover. Tuan-tuan boleh study sendiri. Tapi apa malam ni yang tuan-tuan akan dapat, okey, yang paling penting daripada saya adalah menjana pendapatan berterusan. Okey, tuan-tuan kena dengar carefully dan tuan-tuan tengok macam mana SIM card Tuan Wow ni buat duit. Ini saya ceritakan secara detail. Okey. Terus, okey, SIM card Tuan Wow ni dia ada 3 jenis. Okey, actually dia ada 3 jenis. Kalau tuan-tuan nak tahu, 3 jenis itu adalah light, push dengan beast. Apa perbezaan sebenarnya ketiga-tiga SIM card ni? Okey, ketiga-tiga SIM card ni dia ada beza dia, iaitu harga yang pertama, plan dia yang tersedia, dan juga dia punya peratusan komisen. 3 ni saja beza dia. Okey, 3 ni saja beza SIM card tu. Okey. Daripada segi harga plan yang tersedia, saya pecahkan dalam bentuk 3 punya graf lah. Kita panggil jadual. Daripada segi harga, SIM card light tu RM12.50. Yang mostly yang tuan-tuan baru daftar tu, yang beli RM12.50 ataupun ada beli RM10 lah, RM12 tu, itu SIM card light yang tuan-tuan pakai. Dia ada SIM card lain, iaitu push RM27.50, biz RM98. Perbezaan yang kedua adalah plan dia. Maksudnya plan tersedia. Dia punya package dalam SIM card tu. Starting dia tuan-tuan dah dapat benda tu. Okey, SIM card RM12.50. Harga pun paling murah kan. Jadi dia tak ada apa-apa. Dia hanya ada 20 sen je. Dan dia adalah starting dia ada 500 MB sebenarnya basic. Okey. Dan SIM card push, dia punya plan tersedia dia ada 1 gig,
100 minit call on net, 10 minit call off net, 10 SMS. Call off net tu maksudnya boleh call mana-mana. 100 minit call on net tu yang sesama DG dan Tuan Wang. Okay. Dan singkat BIS pula, starting saja tuan-tuan bayar RM98, dalam tu dah ada kredit RM30 dah. Kenapa dia lebih? Sebab harga pun tuan-tuan bayar mahal lah. Itu dah ada di situ. Dan perbezaan yang ketiga adalah daripada segi peratusan komisen. Okay, ini sangat penting rakan-rakan. So nanti kalau orang tanya pasal 3 singkat, tuan-tuan dah tahu dah, inilah beza dia. Harga, package dan juga peratus komisen dia. Singkat light, komisen dia maksimum boleh cecah sampai 5, 2, 7. Tier 1 dia 5, tier 2 2%, tier 3 7%. Ini adalah peratusan yang company bayar kita. Mana-mana saja pelanggan, members kan, yang top up, inilah pembayaran komisen yang akan HQ buat. 5% daripada berapa jumlah top up dia. 2% daripada berapa jumlah top up dia seterusnya. Kalau push, dia 6, 2, 9. Lebih tinggi. Harga singkat pun mahal, lebih tinggi komisen yang akan syarikat bayar. Dan yang paling tinggi adalah BIS. 10, 3, 13%. Ini peratusan komisen paling tinggi singkat tersebut. 10, 3, 13. So kalau tuan-tuan totalkan dekat situ, 10, 3, 13, total komisionnya 26%. Tetapi kalau singkat light, kalau tuan-tuan campurkan semua 5, 2, 7, total dia 14%. 14% versus 26%. BIS punya komisen hampir 2 kali ganda lagi banyak daripada light. So sekarang ni kalau mostly yang tuan-tuan daftar singkat 12 ringgit pusing tu, inilah komisen tuan-tuan. Kalau ada orang komplain, kenapa komisen saya sikit first kali better tuan-tuan tengok tuan-tuan pakai singkat apa. So daripada situ tuan-tuan akan tahu komisen tuan-tuan company bayar berapa. Biasanya kalau tuan-tuan buat singkat light, kalau komisen tuan-tuan RM50, BIS mungkin dah 100 sebab dia kan double, komisen dia kan lebih banyak double. Ini penerangan asas tuan-tuan kena tahu. Okey, yang seterusnya. Okey, komisen light. Yang macam saya cakap tadi, kalau saya patah balik tadi 527, itu maksimum tuan-tuan. Sebenarnya dia ada pecahan dia. Okey, kalau tuan-tuan guna singkat Tuan Wow, untuk tuan-tuan layak menerima komisen, untuk tuan-tuan layak terima komisen, okey, tuan-tuan tak payah buat apa-apa pendaftaran pun untuk layak menerima komisen. Seperti mana bisnes-bisnes telco yang lain, dia ada. Kena ada minimum, tuan-tuan kena ada buat pendaftaran. Ataupun tuan-tuan kena beli sejumlah singkat untuk tuan-tuan layak menerima komisen. Contoh, kalau tuan-tuan buat bisnes lain, untuk tuan-tuan layak menerima komisen daripada company tu, tuan-tuan kena beli sejumlah barang, baru tuan-tuan layak kan. Tapi dalam Tuan Wow, untuk tuan-tuan layak menerima komisen, maintenance dia tu, penyelenggaraan dia tu, hanya tuan-tuan perlu top up diri sendiri saja. Berapa? RM30. Minimum RM30. So RM30 tuan-tuan dah layak terima komisen. Cuma, kalau tuan-tuan sebagai ahli light, iaitu SIM card RM12.50, kalau tuan-tuan top up RM30 melalui mana-mana kedai, tak kira lah online banking ke, apa-apa saja kedai ke, tuan-tuan akan layak menerima komisen tier 1 tu 4%. Tier 2, 2. Tier 3, 7%. Tapi kalau tuan-tuan top up melalui wallet, which is benda tu dalam apps MyWall, tuan-tuan isi duit dalam tu, tuan-tuan top up melalui wallet, ataupun tuan-tuan pergi dekat member tuan-tuan yang pakai singkat Tuan Wow, tuan-tuan kata kat dia, top upkan aku, dia top up pakai wallet, okey, tuan-tuan akan dapat komisen tu lebih sikit dekat tier 1, naik kepada 5%. Tier 2, tier 3 kekal. Okey, tuan-tuan faham yang ni? Okey, bila tuan-tuan buat bisnes ni, tuan-tuan pun ramaikan lah member. Ini kan anda tier 1 tu tuan-tuan ramaikan. Daftar mak, daftar ayah, daftar adik, daftar keluarga, daftar kawan-kawan, daftar jiran kan. Bila dah ramai daftar, dia berkembang. Makin ramai orang tuan-tuan daftarkan, makin banyak jumlah top up terkumpul, makin banyaklah komisen tuan-tuan syarikat akan bayar. So 1 bulan, cecah komisen tuan-tuan tu RM70, maka tuan-tuan akan di-upgrade kepada push. Walaupun tuan-tuan tak pakai singkat push, tuan-tuan akan di-upgrade kepada push member. Rank tuan-tuan tu akan bertukar. Yelah, dulu tuan-tuan ni mak dispatch. Kan, kerja rajin sikit, dia upgrade lah kerja tuan-tuan. Tuan-tuan jadilah supervisor. Rajin lagi sikit, upgrade lagi, jadi manager. Dia macam tu, konsep dia yang sama. So kat sini tuan-tuan akan upgrade kepada push. Bila tuan-tuan dah upgrade pada push, komisen tu lebih sikit. Okay, konsep dia sama. Kalau tuan-tuan top up 30 ke atas, mana-mana channel sekalipun, kedai Aceh ke, online banking ke, top up dekat bank ke, top up dekat Petropam ke, tuan-tuan akan dapat 5, 2, 9. Tapi kalau tuan-tuan top up melalui wallet, ataupun tuan-tuan minta member top upkan tuan-tuan melalui wallet dia, tuan-tuan akan dapat 6%, 2%, 9%. Dia ada kenaikan increment dekat tier 1 tu. Okay, clear?
Okay, commission ni dia akan masuk pada 21 hari bulan tau. Dia akan kumpul, dia akan masuk pada 21 hari bulan. Itu yang kalau 21 hari bulan tu commission tuan-tuan cecah RM70, maka tuan-tuan akan naik kepada push ni. Alright. Okay, ini baru starting ni. Belum lagi. Tuan-tuan buat lagi bisnes ni. Ramaikan lagi members. Ramaikan lagi ahli. Ada yang nak guna saja, ada yang nak buat bisnes. Tak kira lah, tuan-tuan daftarkan semua. Okay. Dan masa tu commission tuan-tuan 1 bulan, dia cecah RM100. RM100. 1 bulan, 21 hari bulan tu masuk RM100. Okay, tuan-tuan akan di-upgrade kepada Biz member. Walaupun tuan-tuan tak guna singkat Biz ni, tuan-tuan daripada Lite, tapi bila commission tuan-tuan dah cecah 100, automatik tuan-tuan akan upgrade kepada Biz member, commission tuan-tuan akan bertukar lagi banyak. Okay, kali ni syarat dia berbeza sikit. Kalau tuan-tuan top up RM30 dan ke atas, mana-mana channel sekalipun, tak payah pun melalui wallet ke apa, tak kisah mana-mana pun tuan-tuan top up, tuan-tuan akan layak menerima commission 6, 3, 11. Okay, 6, 3, 11. Tapi, kalau tuan-tuan top up 60 dan ke atas, 1 bulan tu tuan-tuan top up 60 ke atas. Senang cerita 1 bulan tu tuan-tuan langgan pelan TDS 60 lah. Setiap bulan tuan-tuan langgan pelan TDS 60 ke atas. Maka commission tuan-tuan automatik akan naik lagi. 10, 3, 13. Tier 1 akan jadi 10, tier 2 akan jadi 3, tier 3 akan jadi 13. Nampak tuan-tuan? Jadi tuan-tuan kena tahu game dia macam mana. Ada orang tuan-tuan, kenapa saya cerita benda ni? Sebab ada orang saya pernah jumpa. Ini memang betul, depan mata saya pernah jumpa. Dia punya commission, saya tengok commission dia dah cecah dalam 300 macam tu. Dah 300 macam tu, tapi dia masih lagi top up RM30. Dan dia bukan rank Biz tau, dia dah rank center, JC. Dia top up lagi 30. Saya tanya kenapa top up 30? Kenapa tak top up 60 ke atas untuk maximum commission? Rupa-rupanya dia tak tahu. Jadi tuan-tuan kena hati-hati, okay? Kalau tuan-tuan dah Biz member, pastikan tuan-tuan top up RM60 ke atas, tuan-tuan akan layak maksimum commission. Saya bagi contoh lah. Kalau lah tuan-tuan top up RM30 ke atas, commission tuan-tuan dah pun atas RM50 ataupun RM60, kan? Baik, tuan top up 60, commission tuan-tuan akan lonjak kepada 100, 120. Jadi, ini kelebihan dia. Jadi pastikan tuan-tuan top up 60 ke atas kalau tuan-tuan sudah Biz member. Okay? Clear? Yang seterusnya. Okay. Jadi macam mana nak tengok sama ada commission kita tu dah cecah ke belum 100 ataupun dah cecah 70 ke belum untuk upgrade ke push, upgrade ke Biz. Okay. Macam mana cara nak tengok? Senang saja. Ada 2 cara. Sama ada tuan-tuan pergi ke TGMS, pergi kat portal tuan-tuan tu, tuan-tuan boleh tengok dekat situ. Tuan-tuan boleh klik dekat gambar duit, lambang duit, insentif, klik kan. Tuan-tuan boleh tengok commission tuan-tuan kat situ. Tengok dekat monthly commission, dekat situ dia ada tulis 81.25 sen. So kalau dia ada tulis 81.25 sen ni, ini adalah total commission tuan-tuan. Tuan-tuan tak boleh tengok dekat Lite member recruit incentive. Lite member recruit incentive tu tidak dikira sama sekali. Dia hanya kira daripada total commission tuan-tuan yang orang top up. Yang itu yang kena cecah 100. Yang itu yang kena cecah 100. Okey, saya tunjuk. Saya tunjuk contoh lah. Contoh. Okey, sekejap. Saya buka dulu TGMS saya. Supaya nanti tuan-tuan senang nampak. Sebab kat benda ni ramai orang keliru. Okey. Saya share screen dahulu. Screen dah share kan? Okey. Ini baru lepas saya settle tadi dengan HQ members ni. Nak membuka benda ni untuk korang ni. Okey, nampak Okey. So sekarang ni ini saya punya portal. Okey. Ini saya punya portal. Okey, so apa yang tuan-tuan perlu pergi adalah tuan-tuan kena pergi dekat sini. Nampak ada lambang duit ni. Ada lambang duit ni. Nama pun lambang duit kan? Lambang duit maknanya dia tunjuk duit lah. Tuan-tuan pergi kat lambang duit ni. Okey. Kemudian tuan-tuan tekan agree. Okey. Okey, contoh. Saya tunjukkan. Okey. Ini contoh statement commission lah. Okey, statement commission contoh untuk bulan Januari. Saya tunjukkan. Apa yang tuan-tuan perlu pergi? Tuan-tuan pergi dekat sini. Jangan tuan-tuan tengok dekat summary ni. Jangan tengok dekat summary ni. Tapi tuan-tuan tengok dekat monthly commission ni. Okey, tengok dekat monthly commission ni. Okey.
Tonton klik dekat sini. Okay. Klik dekat situ. Okay, tunggu dia loading. Saya punya dia slow sikit lah. Dia nak kira banyak. Kena tunggu. Itu yang saya malas sikit nak buka portal ni. Dulu awal-awal waktu komisen kecil, boleh lah nak tengok siapa yang top up kan. Bila dah sekarang ni nak tengok macam tak payah kot nak tengok. Dia kena tunggu sikit. Lama sikit. Okay. Kat mana tuan-tuan nak tengok? Inilah komisen yang tuan-tuan boleh tengok. Okay. So, tuan-tuan kena tengok total kat sini. Retail profit, campur retail commission, campur insentif, semua dekat sini. Commission total daripada retail profit, commission, retail commission dengan insentif, total tu dia kena cecah 100. Once dia cecah 100, maka tuan-tuan akan upgrade kepada biz member. Tuan-tuan tak boleh tengok dekat sini. Recruitment insentif ni tidak boleh dikira. Ataupun senang cerita, tuan-tuan buka dekat portal pun boleh. Okay, sorry, portal dia tak boleh nak terbalik kan. So, tuan-tuan boleh buka dekat insentif kan. Okay, contoh ini Disember tak update kan. Okay, saya buka contoh Ogos kan. Kat mana tuan-tuan nak tengok? Once tuan-tuan buka pada Ogos tu, dia ada dua. Satu recruitment incentive, satu commission. Recruitment incentive tu tuan-tuan tak tengok. Okay, contoh macam ni kan. Okay, dia kira 70k. Contoh ini salah kira ni. Tuan-tuan kena tengok monthly commission yang 13k ni, tuan-tuan kena tengok dekat monthly. Jangan tengok dekat recruitment incentive ni. Dia kena monthly ni kena cecah 100. Okay? Alright, clear. Itu saja. Okay, terus off. Kat mana saya tadi? Okay, kat sini. Okay, terus Okay, jadi untuk kenaikan pangkat ni tuan-tuan, sebenarnya tuan-tuan buat sampai tuan-tuan boleh cecah satu komisen, tuan-tuan boleh upgrade kepada bis, ataupun tuan-tuan nak buat sampai tuan-tuan boleh tuan-tuan tak sabar, tuan-tuan rasa macam lambat lah nak cecah sampai 100 kan. Okay, tuan-tuan boleh bayar. So, dia ada cara percuma, dia ada cara berbayar. Kalau cara percuma, tuan-tuan cecah komisen 70, tuan-tuan naik push. Cecah komisen 100, tuan-tuan naik bis. Tapi kalau cara berbayar, jangan risau tuan-tuan. Tuan-tuan bayar 100, tuan-tuan terus naik bis. Nak bayar 100 mana? Nak bayar 100 kena isi dalam wallet. Isi dalam wallet RM100, lepas tu tuan-tuan boleh upgrade. Dekat registration form tu. Nanti saya akan tunjukkan. Ni saya tunjuk betul-betul detail ni. Kalau tak pandai juga, tak tahulah. Okay, saya tunjuk sekali lagi. Saya akan buka dekat MyWow tu, macam mana cara tuan-tuan nak upgrade. Itu paling penting. Macam mana cara nak upgrade. Okay, tuan-tuan pergi dekat wallet. First, tuan-tuan kena isi dulu duit dalam wallet. Kan? Isi dulu duit dalam wallet. Macam saya dah ada 355. So, tuan-tuan pergi isi dulu duit dalam wallet, tekan dekat top up wallet tu. Once duit dah ada dalam tu, minimum 100, tuan-tuan tekan dekat registration, tuan-tuan tekan dekat membership upgrade ni. Nampak? Tuan-tuan masukkanlah ID tuan-tuan. Lepas tu tuan-tuan pilih lah rank nak upgrade apa. Nanti dia tulis lah rank upgrade this. Lepas tu nanti dia akan tekan next, dia akan tolak duit daripada wallet tuan-tuan. Itu saja, simple, habis. Okay, settle. Okay, terus. And then, jadi untuk pengetahuan tuan-tuan juga, Tunwau bukan saja bayar kita komisen daripada top up pelanggan-pelanggan, top up member. Tapi dia juga ada bayar kita bonus ekstra. Sebenarnya banyak bonus. Which is ada bonus tahunan, ada recruitment insentif, ada bonus MyWow, ada untung runcit SIM card dan sebagainya. Tapi apa yang saya nak cerita kali ni adalah recruitment insentif dengan MyWow punya bonus. Okay. So dekat sini, recruitment insentif ni ataupun kata nama lain dia fast track. Ini apa untung ni? Untung ni adalah di mana untung kita daftarkan ahli baru. Yelah, kita daftarkan ahli baru, ahli tu top up, kita dibayar royalty, kita dibayar commission kan. Tapi ada satu lagi bonus di mana dia daftar saja, dia buat top up kali pertama ataupun dia daftar saja, kita juga akan dapat untung. Kita juga akan dibayar bonus oleh syarikat. Ini kira macam bonus macam mana? Bonus ialah Ailio kita lah. Kita cerita pada dia kan sampai berbuih mulut kan. Jadi adalah company bayar. Jadi macam mana dia bayar? Okey, bergantung kepada
ahli itu kita daftar dia SIM card apa. Okey, kita daftar dia SIM card apa. Kalau ahli itu kita daftar dia SIM card light, maka bonus recruitment incentive dia dikira sebagai bonus light. Kalau kita daftar ahli baru tu SIM card push, dia akan kira bonus recruitment tu adalah daripada push. Kalau kita daftarkan ahli tu biz, maka bonus recruitment tu dikira sebagai bonus biz. Okey, so sekarang saya tunjukkan. Tuan-tuan tengok dekat sini secara dekat. Okey, tuan-tuan jangan tengok dekat level 1, 2, 3 tu. Itu yang commission tu. Tapi tuan-tuan tengok yang bawah dia. Yang bawah dia tu. Yang FT Registration Incentive. Okey, kalau tuan-tuan daftarkan SIM card light yang warna hijau, tuan-tuan daftarkan member ni SIM card light. Macam saya tadi, saya daftarkan member saya ni, Fadli ni SIM card light, SIM card RM12. So macam mana bonus fast track ni dikira? Senang saja. Kalau dia daftar dan dia lakukan top up kali pertama dia lakukan top up tu, okay, depends. Kali pertama dia top up berapa? Kalau dia top up RM10, saya dapat RM1. Kalau dia top up RM20, saya dapat RM2. Kalau dia top up RM50, saya dapat RM5. Ini bonus recruitment incentive. Belum lagi bonus yang top up. Kalau bonus top up, dia top up RM50, saya dapatlah commission top up daripada situ. Itu bonus commission top up. Ini bonus recruitment incentive. So bonus recruitment ni, tengok top up dia kali pertama berapa. Itulah bonus yang akan saya dapat. Kalau dia top up RM60, saya dapat berapa? RM6 ke? Tak. Maksimum RM5. Okay. Itu. Okay. Kalau saya daftarkan pula member saya Ali ni, singkat push. Macam mana dikira? Okay. Dikira dia bukan macam light punya style. Dia dikira push punya style lah. Recruitment incentive dia. Macam mana cara dia? Okay. First, kita daftarkan saja singkat push, kita akan dapat RM4 daripada dia. Kita dah dapat RM4. Tak payah tunggu dia top up. Memang kita dah dapat RM4 terus. Masa kita daftarkan dia singkat push. Tak payah tunggu dia top up kali pertama. Memang kita dapat RM4. Cuma, kalau dia top up saja kali pertama, nilai dia bawah RM30. RM10 ke, RM20 ke. Kan, macam saya bawa member saya tadi, saya tunjukkan dia ada member top up RM18, 45 sen pun ada kan. Bawah RM30, maka kita akan dapat lagi extra RM4. So, total RM8 dapat. Tapi kalau member tu untuk first time dia top up RM30 ke atas, RM30 ke, RM40 ke, RM50 ke, RM60 ke, first dia top up tu, maka kita dapat extra RM5. So total kita dapat RM9. Ini cara kiraan registration incentive untuk push. Okey, bagaimana dengan biz? Okey, biz lagi menarik. Okey, Allah. Sini pula. Sini sikit, saya tak nampak. Okey. Biz ni, cara dia, bila dia register saja singkat biz, kita dah dapat dah RM15. Starting dia register dia, kita dapat RM15. Okey, kalau dia buat top up kali pertama, maksudnya kali kedua lah, sebab bila SIM card dia dah dapat tu memang dah ada RM30 kan, kredit kan. Dia buat top up pula, tak kisah kat mana-mana pun, kita akan dapat lagi ekstra RM10. Tapi make sure top up 30 dan ke atas lah, kita akan dapat RM10. So total RM25 kita dapat. Light maksimum kita boleh dapat RM5. Push maksimum kita boleh dapat RM9. Biz maksimum kita dapat RM25 seorang. Okay. Dan jika kita registerkan setiap ahli tu menggunakan MyWow kita registerkan orang guna aplikasi MyWow kan, setiap registration yang kita buat kita akan dapat RM1. Okay, tak kisahlah walaupun kita registerkan tu bukan ahli di bawah ID kita. Kita tolong registerkan untuk member, kita dapat RM1. Okay. Cuma RM1 tu, duit tu, contoh kalau kita register 50 ahli, kita dapat RM50. Duit tu dia tak masuk dalam bentuk cash. Dia tak masuk dalam account bank kita. Dia akan masuk dekat dalam wallet kita. So, duit dalam wallet lah, dia akan terisi. Okay, clear. Okay, terus. Okay, so far clear tak? Kalau clear, boleh tak komen clear? Cukup 30 orang komen, saya akan pergi ke seterusnya. Ini asas dia. Okey, cantik. Okey, good. Okey, jadi saya akan teruskan. Kita buat short and precise. Okey, seterusnya saya tunjukkan gambaran supaya tuan-tuan nampak. Yelah, bila saya tunjukkan, saya cerita commission 10%, 3%, 13%, untung sen-sen, top up RM10, kalau 10% dapat RM1. Top up RM30, 10% dapat RM3. Bila nak raya kan? Bila nak dapat sampai RM50,000 kan? Bila? Okey, senang saja. Saya bagi tuan-tuan gambaran ataupun ilustrasi saja. Okey, katakanlah kalau tuan-tuan daftarkan 5 orang ahli,
Dan semua orang buat benda yang sama. Daftarkan 5 je. Ini saya bagi ilustrasi yang mana semua orang buat benda yang sama. Duplikasi 5. Maksudnya semua orang daftar 5 je. Katakanlah kalau tuan-tuan daftarkan 5 orang. Okay. Dan kita andaikan semua orang ni top up 50. Andaikan top up 50. Okay. Bila tuan-tuan daftar 5 orang, daftar singkat light lah. Daftar singkat light kan, singkat RM12.50. So kalau seorang ni top up RM50, so maknanya tuan-tuan akan dapat seorang RM5. Kalau 5 orang dapat RM25. Recruitment incentive, bonus recruitment incentive. Okay, cuma recruitment incentive ni bonus dia sekali je. Sekali je dia buat top up kali pertama tu tuan-tuan akan dapat. Lepas tu top up kali kedua semua tuan-tuan dapat. Yang tuan-tuan akan dapat berterusan sampai bila-bila tu, itu adalah commission top up. Yang pasif yang tuan-tuan tidur goyang kaki tu, itu commission top up. Commission top up paling penting. Recruitment incentive tak penting. Sebab apa? Sebab itu sekali je tuan-tuan dapat. Kalau tuan-tuan tak rajin daftarkan member, tuan-tuan tak dapat lah. Tapi kalau commission top up tuan-tuan dah tak daftarkan member pun, ada orang yang dah meninggal pun, tetap masih dapat lagi commission top up. Itu yang pasif. Itu passive income. Okay. So, recruitment incentive RM25. Katakanlah kalau 5 orang ni dia top up RM50. So, kalau tier 1 commission top up dia 10%. Ni saya andaikan biz member lah. Kita biz member kan. Kita akan dapat RM25. So 5 orang ni, dia buat benda yang sama. Dia pun registerkan 5 orang. Saya ambil 5 orang dia. Dalam punya banyak member dia, kontak dekat dalam handphone. Ada kawan dekat Facebook. Ada kawan dekat grup WhatsApp. Ada kawan main motor. Ada kawan main bola. Kan ada kawan bergosip sana sini. Dalam semua banyak beribu-ribu kawan itu, dia ada 5 je kawan dia. Contoh 5 orang je yang ikut dia. So dia daftarkan 5 orang. So setiap 5 orang dekat tier 1 tu daftarkan 5 orang. Jadi dekat tier 2 dia dah berkembang jadi 25. Dia dah berkembang jadi 25. Katakan 25 orang pun semua sama, top up 50. So 3% commission, company akan bayar kita RM37.50. Okay. 25 orang top up 50 kali RM37.50, kali 3% kita akan dapat RM37.50. Tuan-tuan boleh kira. Dalam 25 orang ni semua buat benda yang sama juga. Daftar 5 orang juga. Daftar 5 orang. Semua 25 orang daftar 5 orang. So daripada 25 orang ni dia berkembang jadi 125 dekat tier 3 kita. 13% commission bayar, HQ bayar. Setiap seorang 125 tu top up RM50, maka kita dibayar RM812.50. Total sekali mereka top up, 1 bulan kita dapat RM900. Tuan-tuan, ini baru 5 orang punya kerja. Tuan-tuan nampak tak? The power of duplication. Nampak tak? Bisnes ni, commission dia kecil-kecil, tuan-tuan. Commission dia kecil-kecil. Kan? Yelah, 10%. Kalau orang top up RM50, kita dapat RM5. Tapi kerana 5 orang, tuan-tuan boleh dapat RM900. Dan tuan-tuan, yang lebih hebatnya lagi, RM900 yang kita dapat ni bukan sekali. Kita akan dapat setiap bulan. Kalau setiap bulan mereka terus guna handphone tu, mereka top up. Tuan-tuan boleh fikir sendirilah. Orang akan guna handphone tu sampai bila? Orang akan guna handphone sampai bila, tuan-tuan? Katakanlah kalau dia tak guna singkat tonwar pun, dia tak akan boleh lari punya daripada kayakan tempoh. Percaya, tuan-tuan. Kalau dia tak nak pakai pun singkat ni, dia kata dia kayakan, tuan-tuan. Jangan risau, tuan-tuan. Kalau dia tak kayakan, tuan-tuan, dia akan kayakan token lain. Aku tak nak pakai lah Tuan Wow kayakan kau lah Hafiz. Okey, tak apa, kau tak payah pakai, kau pakai lah Maxis. Sama je, kau kayakan Hanan Krishnan. Kan? Kau nak pakai Selcom, kau kayakan Aziata. Kau tak pakai, kau pakai DG. Kau kayakan apa ni, Finland kan? Token dekat Finland tak saya. Finland ke apa, saya dah lupa. Jadi, kita tak akan melelak daripada kita kaya ke orang. Memang kita ni hidup dekat dunia ni, kita akan sentiasa membantu, bantu sama bantu. Dalam hidup kita ni memang kita nak buat apa. Kalau kau tak nak kaya ke orang, mati kelaparan, makan pun kita kena kayakan orang juga. Beli beras, beli makanan, beli air kan. Kita kena kayakan orang. Mana kau boleh buat sendiri? Takkan kau nak makan telur, kau kena pergi bela ayam, tunggu dia bertelur, kau nak masak telur, kuali kau kena buat sendiri, kau tepur besi tu. Mana boleh? Hidup kita memang kena kayakan semua orang. Okay, kita kayakan semua orang pun kita boleh kaya. So dalam konsep ni, kalau dia tak nak kayakan kita, sama je. Dia akan kayakan token Maxis, token lain. Token lain tu dah buat bilion dah. Dia tak pandang pun duit kita. Ini kan nak membantu ahli keluarga sendiri. Kita perkenalkan dia, adik-adik sibuk berkira kan. Saya ada satu cerita lah. Saya suka cerita dengan orang kan. Ada satu orang, semalam WhatsApp saya. Nama dia Kak Azrina kan. Bukan Kak Azrina, sorry. Nama dia Nurau Datin. Nurau Datin. Nama pun Nurau Datin Nurau Datin nama dia. So dia ni, dia kira dia cerita dengan saya, dia mengeluh dengan saya lah. Saya ni kecewa lah dengan ahli keluarga saya.
Dekat ahli keluarga saya ada kedai runcit. Apa saja barang, kalau apa-apa, saya beli dekat kedai dia. Saya sanggup support kedai dia. Walaupun ada stigmat dekat kedai saya, dekat daripada kedai dia, saya support kedai runcit dia. Kadang-kadang saya bagi lebih, saya tak ambil baki, saya support. Tapi bila saya bagi SIM card, saya belanja SIM card, saya siap top upkan, berkira tak nak SIM card tu. Sebab apa tuan-tuan? Sebab mindset. Kan? Sebab apa bila kita bagi, dia ingat kita hadap sangat dengan duit dia. Macam kita ni nak, dia akan buatkan kita kaya. Nampak tak? Jadi tuan-tuan, sebenarnya firstly ialah itu mindset manusia kan, mindset manusia. Especially benda ni terjadi kepada adik-beradik. Jadi tuan-tuan jangan pelik. Sebab itulah kadang-kadang kan, once kalau kita nak pergi fokus kepada adik-beradik, kalau adik-beradik kita berfikiran macam tu, tuan-tuan tak payah ajak, tak payah ajak. Okay, sebab dekat dalam Malaysia ni kita ada 30 juta rakyat Malaysia. Ada 32 juta rakyat Malaysia. Pengguna handphone ada 40 juta. Kalau ahli keluarga kita yang berpuluh tu tak nak, jangan risau. Berjuta-juta lagi ada yang lain. Kita boleh fokus dekat situ. Okay, kita boleh fokus kat situ. Saya dulu pun awal-awal ahli keluarga saya pun saya tak fokus kepada ahli keluarga saya dulu. Tapi ahli keluarga saudara mara datang sendiri. Okay, datang sendiri. Kadang-kadang kita tak perlu nak ajak mereka untuk kita nak stand. Awal-awal kita nak start stand, kita nak berdiri starting ni, kita tak perlu ajak ahli keluarga pun. Tak apa, jangan risau. Kita boleh hidup. Okay, tapi nanti bila kita dah berdiri, dia akan datang sendiri. Okay, dia akan datang sendiri. Tonton jangan risau. Alright, terus. Jadi itu baru saya tunjukkan duplikasi 5. Apa jadi kalau tuan-tuan buat duplikasi 10 dengan duplikasi 15? Katakanlah kalau tuan-tuan daftarkan 10 orang dan 10 orang buat benda yang sama. Dia pun daftarkan 10 orang dan dekat tier 2 pun 10, daripada 10 berkembang jadi 100, 100 tu daftarkan 10 orang jadi 1000. So katakanlah kalau mereka top up RM30 saja, tuan-tuan akan dapat RM4,000. Tapi kalau tuan-tuan mereka top up RM60, tuan-tuan akan dapat RM8,000, double. Itu kalau daftar 10. Kerana 10 saja dia berkembang, tuan-tuan akan dapat RM4,000. Kalau tuan-tuan daftarkan 10 orang, modal tuan-tuan RM12.50 kali 10 sama dengan RM125. RM125 boleh jadi RM4,000 bulan-bulan. Tuan-tuan nampak tak kelebihan bisnes ni, potensi bisnes ni? Bisnes ni potensi dia bukan dia saja boleh bagi tuan-tuan komisen tu besar. Tapi dia ada bagi tuan-tuan benda yang lagi mahal daripada tu. Repeat sale. Semua bisnes tuan-tuan dekat dalam dunia ni, semua boleh buat duit. Kan? Jual belacan pun boleh buat duit. Tapi ada satu benda, bisnes ni yang cukup mahal, yang susah juga kita nak jumpa pada bisnes lain. Repeat sale. Okay. Inilah repeat sale paling rendah sekali servicing yang tuan-tuan perlu buat. Sebab dia nak repeat sale, dia tak perlu melalui tuan-tuan. Okay. Kalau saya, katakanlah saya, saya jual baju. Untuk saya nak pastikan dia repeat sale dengan saya nak buat keuntungan jual baju ni, saya nak jadi jutawan dengan jual baju. Tak ada masalah. Kan kita, siapa cakap orang jual baju tak boleh jadi jutawan? Billionaire pun boleh. Okay. Cuma dia nak memastikan orang repeat sale baju dia tu melalui company dia, tuan-tuan, bukan senang. Okay. Untuk mencipta kekayaan senang. Tapi untuk pastikan kekayaan tu di-repeat setiap bulan susah. Dalam bisnes ni, untuk kita cipta kekayaan tak mustahil. Saya sendiri pun boleh cipta pendapatan kan, RM10,000, RM100,000. Tapi untuk repeat sale juga tuan-tuan ada. Jadi benda tu yang mahal tuan-tuan. Benda tu yang mahal. Tuan-tuan bagi tahu saya, apa bisnes commission based? Commission based, yang bisnes yang dapat commission, contoh penapis air ke, insurans ke, bisnes kecantikan ke, produk kesihatan ke, yang bersifat commission based, yang mempunyai sistem, yang mempunyai repeat sale, yang produk dia tu ada keupayaan boleh repeat sale dengan less servicing. Maksudnya dia tak payah rujuk kita. Bukan senang tuan-tuan, susah, sangat susah. Saya bagi contoh kepada tuan-tuan yang boleh diberi repeat sale yang sangat hebat. Kalaulah ada bisnes Petropam, contoh Petronas, Petropam, kalaulah dia buat sistem referral program yang mana kerja kita pergi kat sesiapa saja, kita bagi dia kad. Kan? Kita bagi dia kad, okay, you guna kad ni, setiap kali you pakai kad mesra ni, you cucuk dekat mana-mana saja Petropam, you akan dapat point. So setiap kali orang isi minyak guna Petropam, Petronas, cocok kat mesra, lepas tu diisi RM50 ke, RM100 ke, RM200 isi minyak kan. Kita akan dapat komisen. Contoh, 2% saja kita dapat. Tuan-tuan boleh jadi orang kaya dekat dalam Malaysia. So apa saya cakap macam tu?
Sebab dia boleh isi minyak di mana-mana saja Petronas yang ada dekat seluruh Malaysia ni tanpa perlu cari kita. Hanya dengan isi minyak, walaupun kita dapat 2% je, kita still boleh kaya. Sebab dekat satu Malaysia ni, semua boleh isi minyak tanpa perlu cari kita. Less servicing, tapi repeat sale sangat tinggi sebab semua orang nak pergi mana-mana kena isi minyak. Tapi malangnya tuan-tuan, malangnya benda tu tak ada pun. Setakat ini yang ada, bisnes telco. Orang akan terus top up, kita akan dapat komisen. Tapi tak ramai orang dapat peluang. Betul tak? Okay, yang tadi saya cerita tu baru saja tier 1, 2 dan 3. Okay, ada lagi komisen yang lebih besar. Income sebenar kita adalah di sini, tuan-tuan. Di sini sebenarnya income kita. Kalau tuan-tuan nak cipta income besar, tak cukup biz member, tuan-tuan. Kalau setakat biz member tu nak hidup dengan komisen 100-200 boleh lah. Kan? Tapi kalau tuan-tuan nak cipta income ribu-ribu, income passive ribu-ribu, tuan-tuan kena upgrade kepada center. Dan center ni, dia tak boleh beli macam mana tuan-tuan biz. Tuan-tuan daripada light nak pergi biz, okay, isi 100 dalam luar wallet boleh upgrade. Tapi untuk naik rank, tuan-tuan tak boleh beli. Tuan-tuan kena capai rank tu. Tuan-tuan kena based on performance. Di mana syarat dia, kalau tuan-tuan nak naik kepada junior center, service center, branch center, ini nama rank dia. Ini macam pangkat lah. Contoh tuan-tuan ni junior center ni macam dropship. Service center tuan-tuan dah jadi dah jadi stockist. First dropship ni tuan-tuan biz member lah. Biz member kan dropship. So bila tuan-tuan dah naik sikit, tuan-tuan dah jadi agent. Ada stok kan. Bila tuan-tuan dah naik tinggi lagi sikit, tuan-tuan dah jadi stok dah jadi macam agent negeri. Bila tuan-tuan dah tinggi sikit, tuan-tuan jadi stockist. Branch tuan-tuan dia founder, macam tu, dia pangkat. Dia rank kan. So junior center ni kalau tuan-tuan nak capai, minimum tuan-tuan kena cecah komisen top up 200. Yang macam saya tunjuk tadi tu, cecah RM200 komisen tuan-tuan, maka tuan-tuan akan upgrade kepada junior center. So apa kelebihan junior center ni? Komisen tuan-tuan akan ditambah 1% dekat setiap tier, dan selepas ni tuan-tuan dah tak ada terima komisen sampai tier 3. Tuan-tuan akan terima komisen sampai infinity. Which is tier 4, tier 5, tier 6, tier 7, tier 70, tier 700, tier 800. Kalau ada lah network tuan-tuan berkembang kat situ, semua tuan-tuan akan dapat. Entitled dapat 1%. Okay. Dan top up bulanan untuk layak tuan-tuan menerima infinity tier ni RM60 ke atas. Okay. Kalau ada orang top up RM30, layak tak terima komisen? Komisen layak, tetap layak terima. Jangan risau, tetap layak terima. Cuma komisen junior center yang dapat 1% infinity ni tuan-tuan tak layak. Nak layak, top up RM60 satu bulan. Tapi masa tu komisen tuan-tuan dah 200. Kenapa kedekut sangat nak keluar 60 kan? Okay, dah 200. Okay. Kalau komisen tuan-tuan pula satu bulan dia cecah 500, tuan-tuan automatic akan upgrade kepada service center. So masa ni peratusan komisen tuan-tuan dia tambah 2.5%. Maksudnya biz punya komisen tu adalah baseline dia 10, 3, 13. So dia akan tambah 2.5%. So daripada 10 dia akan jadi 12.5. 3% dia akan jadi 5.5. 13% dia akan jadi 15.5. Dan tier 4 sampai lantai, semua bawah tu tuan akan dapat 2.5%. Masa ni service center, komisen pun dah 500 bang. Minimum top up 80 lah. Okay, untuk layak. Kalau top up 30, still layak. Cuma untuk entitled dapat komisen 2.5% infinity tu tak layak. Tapi top up 30 tetap layak komisen. Cuma mungkin tuan-tuan akan tengoklah perbezaan dia. Komisen dia kecil lah kalau 30 kan. Okay. Dan kalau tuan-tuan capai komisen 3,000 sebulan, satu bulan komisen tuan-tuan 3,000, maka tuan-tuan akan di-upgrade kepada rank yang paling tinggi. Which is rank ni saya jugalah branch center. BP ni nama je tuan-tuan. Tapi rank saya ni branch center juga. Okay, yang mana kita akan dapat peratusan komisen tu 5%. Okay. Tier 1, 2, 3 tu, ikut baseline komisen biz member, 10, 3, 13, dia akan tambah 5% dekat setiap tu. 10 dia akan jadi 15. 3% dia akan jadi 8%. 13% dia akan jadi 18%. Dan tier 4 sampai lantai semua tuan-tuan dapat 5%. Dan minimum top up 100. Okey. Ini paling tinggi. Paling tinggi tuan-tuan kena top up 100 je. Walaupun komisen tuan-tuan 100,000 pun, minimum 100 je top up. Okey. Maksimum 100 je top up. Okey. Jadi saya berikan macam kita bagi gambaran lah. Ni junior center. 11, 4, 14, 1%. Service center 12, 5.5, 15. Dulu, masa saya ingat lagi. Cerita lagi. Cerita lagi kan. Okay, dulu masa saya start awal buat lah, 2014, masa saya daftar 20 hari bulan 11, 2014. Masa saya start daftar je,
Sebelum saya start daftar, seminggu sebelum saya daftar tu, saya study dulu dekat website. Saya nak tahu cara macam mana saya nak dapat income besar dalam turn wow ni. Dulu turn Excel kan, sama dia kan. So masa saya search kat website tu, benda yang paling membuatkan saya tertarik, yang hati saya ni terdetik untuk saya buat bisnes telco ni, bisnes turn wow ni, adalah commission service center lah. Masa tu kalau nak tengok commission branch center yang 15 tu kan, itu macam besar sangat. Nak entitle untuk capai tu macam susah. Tapi service center ni macam senang kan. Jadi contohlah sekarang kan, commission 500 je. Bukan dia suruh kau punya commission 50,000, 500 je. Dia dapat komisi macam ni. So bila saya tengok 12, 5.5, 12.5, 2.5 sampai rangkaian tu sampai bawah. Kalau dia berkembang sampai tier 600 ke, kita tetap dapat 2.5 juga. Saya cakap, wow, ini memang luar biasa bisnes ni. Sebab dulu saya pernah jual top up. Dekat masa saya belajar, saya jual top up kan. Dulu sampai dah jadi master dealer ke apa kan. Commission saya paling tinggi, saya dibayar sampai 15%. 15% itu master dealer tu dah hebat lah, 15% lah. Okay. Tapi ni bayangkan tuan-tuan, bukan setakat 50%, 12.5, bawah 5.5, bawah lagi 15.5, bawah lagi 2.5. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan campur semua ni, 12.5 campur 5.5 campur 15.5, total tuan-tuan dapat 41%. Luar biasa tuan-tuan, asyik. Masa ni hati saya terdetik, memang kita nak buat betul-betul lah. Memang saya nak daftar, saya nak fokus commission service center. Nanti saya akan ceritakan kepada tuan-tuan bila saya upgrade kepada service center. Nanti saya akan tunjukkan. Alright. Ini, okay. So saya tunjukkan tadi commission junior center, service center. Syarat dia kena cecah commission 200 untuk junior center. Syarat untuk service center kena cecah commission 500. Tapi dia ada syarat tambahan lagi. Kalau tuan-tuan nak naik kepada junior center, first commission tuan-tuan kena cecah 200. Okay. Okey, dan tuan-tuan akan melalui satu tempoh percubaan which is 6 bulan. Upgrade saja ada 6 bulan tempoh percubaan tuan-tuan. Okey, yang mana dalam tempoh 6 bulan tu, okey, tuan-tuan kena ada 10 ahli direct yang tuan-tuan dah daftarkan tu. Okey, yang mana dia mesti aktif guna SIM card minimum mesti 3 bulan. Selepas 6 bulan daripada tuan-tuan dah upgrade, dia mesti ada minimum 10 orang pendaftaran mesti aktif. Okey, kalau tak aktif, kalau diikutkan daripada syarat dia, tuan-tuan akan boleh turunkan pangkat lah. Okey, tapi sepanjang 6 bulan tu, tuan-tuan still akan menikmatilah group insentif 1% tu. Cuma selepas 6 bulan tu, kalau 10 ahli pun masih tak ada yang aktif, nampak sangat lah macam tak buat kerja, 10 je pun. Kan, apa teruk sangat, 10 pun tak ada. Jadi, itu syarat dia. Okey, service center pun sama. First, syarat dia kena 500 commission. Okey, tuan-tuan akan melalui 6 bulan tempoh percubaan dan minimum tuan-tuan kena ada 30 ahli yang aktif. Selepas 6 bulan tu mesti ada minimum 30 ahli. Tadi junior center 10. Ini mesti ada 30. Dan sekurang-kurangnya tuan-tuan adalah lahirkan satu junior center ke, satu service center ke, mesti ada. Ada tuan-tuan. Maksudnya orang tu pun dah naik rank juga. Ini syarat dia. Kalau tak memenuhi, macam biasalah akan turun pangkat. Selama 6 bulan tu still boleh menikmati insentif 2.5 tu. Nanti kalau ada soalan tuan-tuan catat dulu, nanti kita akan tanya dekat masa akhir nanti. Okey, ini syarat dia. Dan seterusnya, ini adalah commission untuk branch center. Branch center, ni saya cakap 15, 8, 18. Kalau tuan-tuan tambah semua ni, 41% tuan-tuan, sangat tinggi. Dan masa saya capai branch ni tuan-tuan, kenaikan dia 2-3 kali ganda. Tum. Masa saya naik branch. So tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak cipta pendapatan tu 5 angka sebulan, 5 angka ni hanya untuk orang yang upgrade kepada rank branch saja. Sesiapa yang tak cecah branch, setakat ni saya tak pernah jumpa lagi lah orang yang service center income 5 angka. Buat 5 angka tu ada. Dia berbuat di 5 angka tu ada. Tapi kalau saya tengok yang betul-betul nyata, memang branch lah yang boleh cecah lebih 10,000, 5 angka punya commission. So, syarat dia kena commission 3,000. Biasanya kalau commission 3,000 dia naik branch memang boom naik terus commission dia. Kau je. Okay. Alright. Yang seterusnya. Jadi ini syarat dia. Syarat dia sama. First 3,000 commission dan tuan-tuan akan menjalani 6 bulan tempoh percubaan. Sama saja macam service center. Kena ada minimum 30 ahli yang masih aktif selepas 6 bulan tu. Dan tuan-tuan ada lahirkan satu junior center, satu service center. Okay. Tak kisahlah langsung ataupun tak langsung. Maksudnya dia direct ataupun bawah-bawah pun tak apa. Itu dia. Dan dia ada lagi tambahan lagi syarat dia di mana ada tempoh percubaan. Ada tempoh percubaan. Okey, yang mana
syarat untuk mengekalkan dia punya pangkat branch tu dalam tempoh 12 bulan pertama. Tadi 6 bulan kan? Ini 12 bulan pertama tu. Okey, dia mestilah sekurang-kurangnya ada peningkatan 1,000. Contoh, dia upgrade 3,000 kan komisen dia kan. Sekurang-kurangnya selepas 12 bulan tu, komisen dia adalah peningkatan 1,000. Maksudnya daripada 3,000 ke 4,000. Biasanya kalau naik branch memang upgrade. Memang mesti upgrade. Dan tajaan dan pendaftaran terkumpul dia tu sepanjang 12 bulan tu mestilah ada 75 orang ke untuk light member ataupun push 25 ataupun bis 10 yang aktif selama 90 hari. Selepas setahun tu, takkanlah selepas tahun tu tak ada langsung pendaftaran kan. Oi, goyang kaki betul. Itu saja syarat dia. Alright? Ini tempoh percubaan dia. Kalau tuan-tuan tak faham ke apa, tuan-tuan screenshot, nanti senang nak tanya. Okay? Alright. So ini saya recap balik perbezaan JC SC branch. Ni perbezaan dia. Okay, ni perbezaan dia. Senang cerita kalau SC dengan BC ni double lah. 2.5 naik ke 5%. Ya. Okay. Setakat ini tuan-tuan, setakat ini sebenarnya business telco ni yang referral program yang kita introduce kat kita recommend korang guna SIM card, kita dibayar commission daripada top up ni. Sebenarnya bukan saja Tuan Wow, banyak lagi business dekat program-program dekat luar sana ada. Adalah 3, 4, 5 ada. Tetapi tuan-tuan, apa yang saya berani jamin, setakat ini Tuan Wow saja program yang membayar peratusan komisen paling tinggi sekali. Paling tinggi, paling banyak. Dah lah dia bagi tinggi, dia bagi banyak sampai infinity. Setakat ni Tuan Wow lah. Setakat ni Tuan Wow. Okay. Alright. Ini perjalanan dia. Daripada light ke push, RM70. Push ke bis, RM100. Bis ke JC, RM200. JC ke SC, RM500. SC ke BC, RM3,000. Okay. Ini yang saya nak tunjukkan kepada rakan-rakan. So, macam mana cerita dia? Okay. Ini adalah saya tunjukkan kepada rakan-rakan. Saya tunjukkan kepada rakan-rakan bila saya start upgrade. Okay. Masa saya start daftar pada 2014 bulan November, tuan-tuan tengok. Masa masuk saja bulan Disember, bulan kedua tuan-tuan, saya dah SC. Ini masa dululah, saya mula dulu. Masuk bulan kedua saja tuan-tuan, saya dah SC dah. Sebab dulu SC, syarat dia, kita perlu beli SIM card. Dulu saya ingat lagi, saya beli SIM card banyak lah. Dulu, tuan-tuan, dia main puluh ribu tuan-tuan, main belah-belah ribu, nak upgrade ni. Saya beli SIM card 250 keping. Bayangkan, satu keping SIM card dulu RM90 macam tu. So, kali lah 250. Banyak. Saya pinjam duit mak saya, korek duit sikit, tabung sikit. Saya terus, bulan kedua saya balon 250 SIM card. Okay, saya upgrade SC. Itu yang menyebabkan daripada RM53 dah ratus, dia pum dia naik. So, masuk bulan Februari, saya upgrade pula SC untuk akaun kedua saya. Lagilah dia mendadak naik, dum, sampai RM4,800. Saya naikkan SC dekat akaun ketiga, dia terus RM8,673. Cecah saja saya punya komisen RM10,000, saya terus upgrade kepada branch. Masa saya upgrade kepada branch, tuan, the rest is history ya. RM10,000. Bulan April dia dah mula rasa RM20,000. Masuk bulan September, bulan Julai saja saya dah pecah RM30,000. So tuan-tuan tengok, kenaikan komisen saya tu cepat mendadak kan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab rank. Ramai orang tuan-tuan, dia tak bijak dalam mengatur, minta maaf saya cakap, dia tak bijak dalam mengaturkan rank. Sebab rank ni sangat penting. Rank ni yang membuatkan komisen kita naik. Itu sebabnya, itulah sebab fungsinya tuan-tuan join kan, coaching kali ni, untuk tuan-tuan belajar. Rank ini sangat penting tuan-tuan. Tuan-tuan nampak, daripada komisen saya RM10,000, saya boleh meningkat sampai ke RM32,000. Sebab apa? Sebab rank branch tu. Daripada saya RM53.30, saya cepat-cepat saya naik AC, itu menyebabkan saya punya komisen boleh go sampai RM8,000. Okay? Sebab rank sangat penting. Ada orang tanya, apa satu akaun, 2 akaun, 3 akaun tu? Tak apa, nanti saya akan explain kemudian. Okay, saya akan explain kemudian. Okay, ini bawa saya cerita, daripada RM10,000, naik sampai RM30,000. Ini tahun 2016 tuan. Jangan cerita pada tahun 2020. Lagi peningkatan dia kau-kau tuan, sampai boleh cecah lebih daripada 6 angka sebulan. Okay, ini jual SIM card tuan. Bukannya hasil yang saya dapat ni daripada jualan SIM card. Ini hasil yang saya dapat ni daripada top up orang tuan, top up. Okay.
Kalau tuan-tuan tengok daripada komisen yang saya dapat ni, ini sebenarnya baru sikit. Kalau tuan-tuan dah tahu top up revenue yang ada dekat dalam Malaysia ni untuk tingkat prepaid saja, satu bulan ada 1.8 billion. Daripada 1.8 billion yang jumlah yang saya dapat ni, baru saja berapa 0.01% saja. Okey. Dan dia akan boleh pergi lagi. Sebab itulah saya sangat sarankan semua orang ambil peluang dalam bisnes telco ni, tuan-tuan. Ambil peluang dalam bisnes telco. Dia sangat rugi kalau tak ambil peluang. Okey. Alright. Setakat ni faham daripada penceritaan saya? Cuba komen sikit. Kalau komen faham tu, maksudnya faham lah. Kalau tak komen faham tu, maksudnya tak faham lah. Macam mana saya nak stop share? Stop share. Okey. Faham setakat ni? Ada 171 orang. Nak cerita lah. Okey. Jadi dekat sini tuan-tuan, saya tak nak buang masa. Saya akan ambil masa lebih kurang dalam 10 minit saja lagi. Lepas tu kita akan buka sesi soal jawab. Okey, kita akan buka sesi soal jawab. Okey. Saya akan ceritakan kepada rakan-rakan macam mana kita nak maksimumkan kita punya komisen. Dan benda ini rakan-rakan sangat penting. Dan saya harap tuan-tuan boleh fokus, tumpukan. Okey. Okey, seperti yang saya bagi tahu tadi. Kan. Okey, kalau tuan-tuan tengok daripada apa yang saya cerita tadi, syarat untuk tuan-tuan nak upgrade kepada service center, junior center, tuan-tuan perasan tak? Tuan-tuan kena naik kepada service center, tuan-tuan kena ada lahirkan junior center. Sama juga dengan branch. Kalau tuan-tuan nak upgrade kepada branch, tuan-tuan kena lahirkan sekurang-kurangnya kena ada service center, kena ada junior center, betul tak? Jadi maksudnya kalau tuan-tuan nak upgrade kepada branch, kepada service center, tuan-tuan kena ada lahirkan. Jadi sebenarnya dekat situ dia ada teknik dia. Macam mana tuan-tuan nak senang naik dan ada rank-rank tersebut. Dia ada cara dia. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan juga, kalau tuan-tuan nak upgrade rank, makin besar rank tuan-tuan, makin besar top up tuan-tuan kena maintain. Maksudnya paling tinggi RM100 lah. So sebab itulah kita punya komisen kena besar dulu, baru kita tak rasa terbeban dengan top up tersebut. Itu yang kedua. Dan tuan-tuan kena tahu, kalau kita upgrade kepada center, okay, kita upgrade kepada center, tapi atas kita belum lagi upgrade kepada center, automatik dia boleh jadi putus. Okay. Itu asas lah yang saya nak beritahu. Okay, sekarang apa yang saya nak explain tuan-tuan? Macam mana tuan-tuan nak maksimumkan komisen? Dalam peluang ni, ia ni sangat unik. Macam mana tuan-tuan nak upgrade nak tingkatkan komisen? Sangat mudah. Ini tuan-tuan, biasanya bila kita daftarkan, kita akan daftarkan macam ni. Banyak macam ni kan? Kita akan daftar banyak sini. Banyak Abu, Ali, kawan-kawan, adik-beradik, semua kita daftar. So kita dapatlah komisen tier 1 ni, kita dapat 10%. Ni saya cerita biz member Saya cerita biz member. Jangan cerita lab member. Kesian sangat komisen yang kecil. Okay. So bila kita daftarkan, ada 100 orang kita daftar kat sini, semua top up RM50, RM100, RM20, RM30, kita dapat 10%. Okay. Tapi saya nak ajar tuan-tuan, macam mana kita nak tingkatkan 10% ni kepada 26%. Okay. Macam mana cara dia? Simple saja. Apa yang tuan-tuan perlu buat? Ini tuan-tuan, tuan-tuan daftar satu lagi SIM card baru, bawah ID tuan-tuan sendiri. Okay, bawa ID tuan-tuan sendiri. Dan tuan-tuan daftar lagi satu lagi SIM card baru, bawa ID SIM card tuan-tuan yang kedua. Ini SIM card A, tuan-tuan daftar SIM card B tuan-tuan ni, daftar bawa ID SIM card A, tuan-tuan daftar SIM card C ni, bawa ID SIM card B. So tuan-tuan dah ada 3 SIM card. Maknanya tuan-tuan ada 3 account. Ini kita panggil 3 account. Okay, jadi semua SIM card ni, walaupun tuan-tuan daftar lah atas nama bini ke, anak ke, kawan-kawan ke, adik-beradik ke, biarlah kawan rapat, orang rapat kita kan. Tapi ketiga-tiga ni letak account bank tuan-tuan. Supaya kita nak maksimumkan komisen. So cara dia, tuan-tuan akan buat macam ni kan. Kita akan daftar macam ni. Kita akan daftar semua ahli. Kalau tadi kita daftar dekat SIM card A semua, tapi kali ni semua ahli kita daftar dekat SIM card C. Sebab apa saya cakap macam ni? Kita boleh maksimumkan komisen. Sebab, okay, kalau kita tengok, kalau kita daftar ke semua ahli kat sini, SIM card A, SIM card B, SIM card C, semua SIM card kita. So kalau kita SIM card A ni, kita daftarkan semua customer kita dekat bawah SIM card C. So SIM card A ni adalah berapa komisen SIM card A akan dapat? B ni tier 1, C tier 2, bawah ni adalah tier 3 dia. So kalau tier 3, dia akan dapat komisen 13%. Okay? So setiap kali orang ni top up, tak kira dia top up berapa pun, dia akan dapat 13%. SIM card B pula, ini,
Ini adalah tier 2 dia. Tier 1 C, customer semua ni adalah tier 2. So dia akan dapat 3% kat sini. Nampak? So semua yang top up ni dia dapat lagi commission 3%. Sebab B pun tingkat B juga. So daftar lagi kat bawah. C ni pun daftar juga. C ni, ini pelanggan ni, ini semua tier 1 dia. So dia dapat 10%. C ni pun tingkat kita juga. Jadi bayangkan, satu orang top up, okay? Satu orang top up, katakanlah dia top up RM100. Dia top up RM100. So, kita akan dapat commission untuk 13% untuk SIM card A, 3% untuk SIM card B, 10% untuk SIM card C. So, total kita dapat 26%. Satu kali orang top up 100, kita menang RM26, tuan-tuan. Kenapa kita nak dapat RM10 kalau kita boleh dapat RM26? Betul? Jadi, ini adalah strategi dia. Cuma, tuan-tuan boleh gunakan strategi ni. Barulah commission tuan-tuan tu boom dia naik. Baru commission tu boleh naik 3 kali ganding. Okay? Kalau tuan-tuan tengok dekat sini, saya padamkan ini, okay, supaya tuan-tuan boleh nampak. Okay. Saya tunjuk sekali lagi. Okay. Kalau ini, contohlah dalam banyak-banyak ni, ini banyak-banyak kat, okay, yang ni. Yang ni dia buat. Dia daftarkan ahli, okay, dan ahli bawah dia ni pun berkembang juga. Dia daftarkan banyak lah. Okay. Dan ahli ni pun berkembang juga. Ahli ni daftar kat sini. Okay. Okay. Tuan-tuan nampak kat sini. Bila dia berkembang, dia ada berkembang kat bawah ni, yang ni akan dapat. Yang ni akan dapat commission. Dia akan dapat commission. C akan dapat commission. Ini adalah tier berapa? Tier 2 dia. Tier 2 3%. Tapi B, tuan-tuan, B ini adalah tier 3 dia. Betul. Ini tier 3. Tier 1 C, tier 2 yang telorek ni, tier 3 yang bulat ni. So, ini adalah 13%. Betul. Okay, tier A tak dapat lah. Sebab tier A dah putus. Kan? Ini sampai tier 3 dia. Yang ni dah tier 4 dah putus lah. Okay, so 13%. So, total dekat sini, kalau orang ni top up, total tuan-tuan akan dapat adalah 16%. Nampak? Tier 2 sebenarnya tuan-tuan, daripada account C tu, sebenarnya dah dapat 16%. Kalau tadi tier 2 kita dapat 3%, ini tier 2 kita dapat 16%, tuan-tuan. Okay, sama juga. Kalau dia berkembang lagi kat bawah ni, C tetap akan dapat juga commission. C akan dapat commission dekat tier 3. Dia akan dapat commission dekat tier 3. Berapa persen dia dapat? Dia akan dapat 13% lah, sebab ini tier 3 dia. Tapi B, A dah putus lah. B dengan A dah putus lah. Itu dah tier 4, tier 5 kan? Dia dah putus. So dekat sini, tier 3 tuan-tuan akan dapat 13%. So kalau tuan-tuan kira dekat sini, tier 1, sepatutnya tuan-tuan dapat 10%. Okay? Kalau ikut logik lah, BIS member lah kan? Tier 2, 3%. Tier 3, 13%. Tapi kali ni, tuan-tuan akan dapat tier 1, 26%. Tier 2, 16%. Dan tier 3, 13%. Nampak tuan-tuan? Beza dia. Kalau sini, total 26%. Tuan-tuan, dekat sini, berapa persen tuan-tuan? 55%. 6, 12, 55%. Kenapa kita nak pilih 26% kalau kita boleh dapat 55%? Ya tak? Inilah strategi dia. Namun, tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak buka 3 SIM card ni, tuan-tuan kena berhati-hati. Sebab apa? Hati-hati lah. Saya dah disclaimer awal kat sini. Hati-hati. Saya tak nak saya penyebab yang buatkan tuan-tuan punya commission jadi makin teruk pula. Tuan-tuan jadi terbeban. Hati-hati. Sebab apa? Yang pertama. Okay. Bebanan top up. Kalau tuan-tuan buat 3-3 SIM card, 3-3 SIM card tuan-tuan kena top up. Kalau satu dulu SIM card tuan-tuan boleh top up, relax, RM60, RM30, RM60. Bis kan? RM60, RM30. Tak masalah. Tapi bila tuan-tuan ada 3 SIM card, kalau satu SIM card tuan-tuan kena top up RM30 ataupun RM60, kalau 3 SIM card RM180 tuan-tuan kena top up. Commission belum ada lagi, dah kena keluar RM180 setiap bulan. Jadi dia membebankan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, bila tuan-tuan buka 3 akaun, dia ada risiko dia. Risiko dia apa? Risiko dia adalah putus commission. Sebab apa saya cakap macam tu? Sebab jika tuan-tuan buka SIM card yang ketiga macam ni, okay, bila tuan-tuan daftar semua dekat SIM card yang ketiga, SIM card C tuan-tuan daftarkan banyak-banyak dekat SIM card C. Okay, sorry saya bagi warna sikit.
Tuan-tuan daftarkan banyak-banyak dekat C ni, kan? Komisen mana yang akan banyak? Mana komisen yang probability dia akan banyak? Mana? Yang ini ke, yang ini ke, yang ini akan banyak? C ke B ke A? Komisen yang biasanya yang akan banyak adalah komisen tingkat C. So kalau komisen tingkat C banyak dulu, maka dia akan upgrade kepada center dulu. Dia akan upgrade kepada GC, dia akan upgrade kepada CV center. So sekali dia dah upgrade kepada CV center, contoh junior center, CV center, maka kalau tingkat B ataupun tingkat A upgrade kemudian, dia akan putus. Dia tak layak dah menerima infinity level tu. Yang boleh dapat tier 4, tier 5 tu. Tak boleh. Sebab tingkat C dah upgrade dulu. Jadi macam mana tuan-tuan? Macam mana tuan-tuan nak buka 3 akaun ni? So cara paling tidak berisiko sekali adalah dengan cara tuan-tuan kena naik satu demi satu. Itulah solusi dia. Okey, inilah cara yang saya buat dulu. Sebab tu tuan-tuan tengok, saya punya branch tu saya akan naik satu-satu. So cara dia macam ni tuan-tuan. Tuan-tuan buat satu SIM card dulu. Tuan-tuan daftarkan ramai ahli kat sini. Daftarkan ramai ahli kat sini. Okey. Sampai komisen tuan-tuan cecah RM200, tuan-tuan akan upgrade kepada JC. Betul? So, masa tuan-tuan upgrade kepada JC tu, apa lagi tuan-tuan buat? Tuan-tuan terus buka SIM card yang kedua. Buka SIM card yang kedua. Okay? Sorry. Itu kawan ni. Ni SIM card A, ni SIM card B. SIM card B. Okay? Masa tuan-tuan dah buka SIM card B, tuan-tuan daftar pula kat sini. Sebab A dah cecah JC. Sebab A dah naik dulu rank. So, dah selamat. So, bila tuan-tuan daftar pula B banyak-banyak, buat sampai B cecah komisen 200 dan naik JC, baru tuan-tuan tukar pula. Buka pula akaun yang ketiga, SIM card yang ketiga. Buka pula kat sini C. Okay, so bila tuan-tuan buka SIM card yang baru C dekat sini, masa tu barulah tuan-tuan daftar ramai-ramai kat sini. Allah salam. Okay, barulah tuan-tuan daftar ramai kat sini. Daftar ramai-ramai kat sini. Okay, masa tu bila C dah cecah JC, dah cecah 200 JC, dia naik JC, okay, tuan-tuan ulang balik benda yang sama. Daftar balik dekat sini JC. Daftarkan ramai balik ahli dekat sini. Daftarkan balik ahli ramai dekat sini. Saya buat warna biru. Daftarkan ramai kat sini lagi. Sampai dia cecah 500. Okay, tuan-tuan ulang balik. Buat pula dekat akaun kedua. Sama balik akaun kedua. Daftar balik kat sini. Sampai dia cecah 500 dan naik SC, baru tuan-tuan pusing balik. Pergi balik dekat C. Begitulah seterusnya naik branch dulu kat atas. Naik satu demi satu. Ada orang tanya saya, berapa agak-agak kita nak daftarkan dekat SIM card satu supaya dia naik JC? Jawapan dia simple saja tuan-tuan. Tuan-tuan daftarkan 30 ahli, biasanya memang komisen dah 200. So masa yang dah daftar 30 tu, komisen dah cecah 200, baru tuan-tuan buka SIM card kedua, daftar lagi 30. Daftar lagi 30 kat sini. So bila komisen dah cecah 200, tuan-tuan buat pula kat sini, daftar pula 30 kat sini. Naik satu-satu. Bila tuan-tuan buat kaedah ni, tuan-tuan, barulah komisen kita boleh jadi something yang sangat luar biasa. Itulah cara dia. Okay? Dan cara ini, tuan-tuan, tak ramai orang buat. Sebab itulah, ramai orang bila dia start buka 3 akaun saja, dia akan mengalami satu masalah yang sangat besar. Iaitu apa? Komisen dia tak boleh naik. Dia dah sepekat. Macam kenapa tak boleh naik? Sebab apa? Sebab dia dah putus. Dia dah pun putus sebenarnya. Dia dah pun terputus. Ataupun dia dah ternaik akaun branch ataupun akaun service pada SIM card yang bukan nombor 1. Dia dah naik dulu, dia dah langkah bendul dulu dekat SIM card kedua, SIM card 3. Itulah sebab kenapa komisen dia tak boleh naik-naik lagi. Inilah sebabnya. So, tuan-tuan belajar satu benda yang sangat mahal pada malam ni. Okay. Jadi, itu saja penerangan saya pada malam ni. Okay, saya just cuma nak menasihatlah kepada semua rakan-rakan kan yang baru nak memulakan bisnes ni ataupun yang dah buat cuma mungkin tak jumpa jalan ke dan sebagainya kan. Okey kawan, apa yang saya cuba cadangkan kepada semua untuk rakan-rakan yang baru nak memulakan bisnes ni, kalau saya berada di tempat tuan-tuan, saya tak boleh nak kata kan sebab sekarang ni saya dah berada di tahap sekarang. Cuma kalau waktu ni saya berada di tempat tuan-tuan, contohnya saya berada di tempat macam Kak Marsita ke ataupun Cik Ikmal ke kan, yang baru nak memulakan bisnes ni. Apa yang saya buat, firstly, saya akan fokus untuk saya rekrut 100 orang dealer.
Itu yang akan saya buat lah, saya share lah apa yang akan saya buat. Sebab dalam bisnes ni tuan-tuan, macam yang tadi kan Mr. Cha cakap kan, ni memang betul, dalam bisnes ni konsep kita simple. Kita akan buat duit dalam bisnes ni bila kita ramaikan members top up, kita akan dapat duit. Okay. Tapi kita kena tahu satu benda, dalam bisnes telco ni, dia untung dia sen-sen tau. Untung dia sen-sen. Contoh, kalau kita dapat komisi tu 10%, itu 10% biz member. Kalau dia dapat RM10, kita dapat RM1 je. Kalau dia dapat RM50, kita dapat RM5. Bila kita nak dapat income ribu-ribu? Berapa ratus orang kita nak daftarkan? Berapa ribu orang untuk kita dapat komisi RM100,000, berapa ribu orang kita nak daftarkan? Okay. Contoh, kita dapat komisi RM100,000 kan. Kalau satu orang kita dapat RM1, maksudnya kita kena ada 100,000 customer. Ui, mana masuk akal kan? Tak masuk akal. Tapi boleh tak dapat pendapatan tu? Boleh tuan-tuan. Saya sendiri pun dah buktikan. Boleh dapat pendapatan tersebut. Bukan saya saja yang dapat. Ramai lagi, apa ni kita panggil, leader-leader dalam Tenua kan. Member-member dalam Tenua yang dah ada pendapatan sampai RM1 sebulan. Tapi macam mana tuan-tuan? Okey, jawapan dia tuan-tuan. Tuan-tuan kena main volume. Tuan-tuan kena main volume. Tuan-tuan tak boleh sekadar daftar 30 orang, 50 orang, lepas tu mengharapkan boleh dapat tak. Tuan-tuan kena main volume. Itu yang pertama. Kita kena main volume. Macam mana kita nak dapat volume? Bukannya maksudnya volume ni tuan-tuan kena dapat ke 100,000 customer. Tak. Bukan macam tu. Maksud saya volume daripada sini adalah tuan-tuan kena ada recruiting agent juga. Tuan-tuan kena pandai kembangkan team, tuan-tuan kena pandai recruit agent. Tuan-tuan tak boleh menjual SIM card semata-mata pada end user saja. Kalau tuan-tuan jual SIM card pada end user, boleh, tak ada masalah. Saya pun jual pada end user. Tapi saya anggap jual kepada end user ni, jual kepada pengguna ni adalah bonus saja. Tapi misi saya adalah saya nak cari seberapa ramai orang yang berminat nak buat bisnes ni. Itu fokus saya sejak daripada dulu. Sebab apa tuan-tuan? Sebab user, pengguna, bila dia suka guna SIM card ni, dia akan guna. Okay? Dia akan guna lah. Dia akan bagi kita commission. Contoh, dia top up RM50, dia akan bagi kita RM5 setiap bulan. Tapi kalau dealer tuan-tuan, kalau networker, dealer, orang yang nak buat bisnes, dealer, dia bukan saja jadi pengguna. Dia akan jadi pengguna. Dia top up RM50, kita dapat RM5, RM5. Tapi dia juga membantu kita kembangkan kita punya rangkaian. Kerana dia, kita boleh dapat ekstra lagi 30 orang, 50 orang yang lain. Kerana dia. Dan disebabkan dia ada commission. Disebabkan dia dah ada commission, dia akan terus buat, dia akan terus kembangkan commission kita lagi. Kalau commission dia drop, dia akan jaga. Dia akan buatkan kita less burden dalam bisnes kita. Sebab apa? Sebab bila dia dah kembangkan rangkaian, dia akan jaga rangkaian dia. Dia tak perlu rujuk kita. Jadi kalau kita terlalu ramai end user, kita akan jadi burden dalam bisnes. Sebab ramai orang kita kena servis, ramai orang kita kena layan. Sebab semuanya customer kita. Tapi kalau kita seimbangkan benda tu, kita ada dealer, kita ada user, kita akan less burden. Sebab dealer dia akan control dia punya budak. Jadi rahsia dia tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak bina volume yang tinggi, tuan-tuan kena ada dealer. Itu sebab saya cakap kalau saya berada di tempat tuan-tuan, saya akan fokus lahirkan 100 dealer. Kalau ada user nak daftar, boleh tak? Boleh. Bonus. Itu bonus. Soalnya sekarang ni, macam mana kita nak rekrut orang ajak buat bisnes? Macam mana? Ini soalan yang ramai orang tanya kan. Jawapan dia senang saja tuan-tuan. Macam mana kita nak ajak orang buat bisnes? Konsep dia sama juga macam mana kita nak jual pen. Sini saya jual pen. Okay, saya bagi kepada Kak Masita kan. Kak Masita, macam mana Kak Masita nak jual pen ni kan? Kak Masita akan cakap, okay, pen ni cantik, menarik, pink. Okey, boleh tulis cantik. Tuan-tuan, sebenarnya bukan macam tu cara jual pen. Itu cara orang biasa-biasa jual pen. Tapi cara sebenar macam mana tuan-tuan nak jual pen, okey, macam mana tuan-tuan nak jual pen, sangat simple. Supply and demand. Itulah paling senang sekali jual pen. Macam mana tuan-tuan nak buat supply and demand? Senang saja. Tuan-tuan pergi dekat orang tu, buatkan orang tu tulis sesuatu. Contoh, tuan-tuan bagi kat dia kan, kau tuliskan sesuatu dekat aku, tuliskan aku nama aku. Dia tak ada kertas, bagi dia kertas. Tolong tuliskan sesuatu. Dia tak tahu nak tulis macam mana, pen tak ada, kita bagi dia pen. Belilah pen aku. Nampak tak? Bila ada demand, baru ada supply. Selagi tak ada demand, selagi tu tak ada supply. Tuan-tuan faham tak maksud saya? Semuanya, benda tu orang nak, bila benda tu orang perlukan, baru boleh jual. Kita tak perlu susah-susah nak convince orang untuk orang beli barang kita. Tapi kalau kita boleh buatkan orang tu memerlukan barang kita, dia akan beli tanpa kita perlu jual. Sama juga konsep dengan macam mana kita nak recruit dealer. Dalam waktu sekarang ni, ramai orang susah tuan-tuan. Ramai sangat orang susah. Ramai orang susah yang terbeban sangat lagi COVID. Jadi waktu inilah peluang sebenarnya untuk tuan-tuan ajak orang buat bisnes. Tuan-tuan tak perlu nak mengajak susah payah.
Tuan-tuan tekankan saja apa kelebihan bisnes ni yang buatkan diorang. Contoh, diorang terdesak untuk buat sesuatu untuk tambah pendapatan, diorang tengah susah. Bila tuan-tuan offer satu bisnes yang modal dia kecil, dia boleh dapat untung berterusan yang kena dengan apa yang dia nak sekarang, yang dia mencari. Dia akan buat tuan-tuan, tanpa perlu disuruh. Sama juga macam saya. Kenapa saya buat bisnes ni? Tak ada orang susah payah mengajak saya. Kerana saya ada terbaca satu artikel pendapatan pasif seumur hidup, memang saya cari satu peluang yang saya boleh dapat untung berterusan. Walaupun saya buat kerja sekali, saya daftar tanpa orang perlu suruh saya. Tanpa orang perlu cerita pun kelebihan bisnes ni. Sebab apa? Supply and demand. Jadi tuan-tuan kena cari titik demand dia, bisnes ni dekat siapa, dekat mana. Tuan-tuan akan senang rekrut orang. Dalam bisnes ni tuan-tuan tak boleh buat banyak-banyak. Kalau tuan-tuan boleh ada 100 orang tuan-tuan rekrut, bukan perlu esok. Tuan-tuan rancang lah setahun, 2 tahun. Tuan-tuan dah boleh cipta satu pendapatan yang banyak pun. Kalau tuan-tuan tengok komisen saya sampai 50,000 macam tu, saya hanya perlukan 400 orang saja. Daripada 400 orang tu ada yang mati, ada yang tak mati dan sebagainya, itu pun boleh cipta sampai pendapatan macam tu. Kita tak perlu pun sampai 30 juta orang. Tapi kita kena pandai. Kita kena seimbangkan antara dealer dan user. Okay? Jadi, saya sudahkan cerita saya daripada sini. Kalau tuan-tuan nak tahu lebih lanjut, okay, tuan-tuan boleh pergi dekat saya punya Facebook, okay, ataupun saya punya Instagram, ataupun tuan-tuan nak dapatkan banyak tips saya, tuan-tuan boleh pergi ke Telegram. @tipshafiz. Tuan-tuan boleh search saja channel Telegram saya, Tips Hafiz. So daripada situ tuan-tuan boleh dapat banyak info daripada saya. Setiap hari saya akan share info macam mana buat sales dan sebagainya dekat situ. Tuan-tuan boleh dengar lah suara saya setiap hari. Kalau rindukan suara emas saya ni, tuan-tuan boleh pergilah kat channel Telegram saya tu. Okay. YouTube ada, Instagram dan juga Facebook boleh follow saya. Jadi itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.